nombor 1 tu, Aha. kejap ya. Nombor 1, woo, W-O-O. Correct. Oh, right. Can see that. Next. Sekejap mana dah. Wu ni orang ceria. Ada dia tu, dia pergi mana-mana suasana jadi ceria. Oh, okay. Dia jumpa orang sana sini, dia suka jumpa orang. Betul, itu passion saya. Sebab tu saya Jumpa cakap orang dengan pada dia is just second nature. Best sangat jumpa orang baru. Betul, sebab tu bila saya cakap dengan husband, jangan kenal mami sebagai isteri, cuba ingat balik macam mana dulu masa jumpa dulu. Lepas tu, Right. yelah sebab mami ni kuat membebel, iya, tapi maksudnya saya memang tak berhenti bercakap, tapi bercakap tu benda yang best-best kan. That's right. That's your strength. So bila saya tahu passion saya, ada kekuatan tu. Saya suka jumpa orang, saya suka walaupun orang baru, saya suka nak bercerita. Yang nombor 2 tu connectedness. Connectedness, okay. Nombor 3 positivity. Aha. Nombor 4 includer. Nombor 5 adaptability. Okay, nak ada sama dengan warna ni. Connectedness tu macam mana? Connectedness maksudnya? Connectedness kemampuan untuk melihat kesinambungan, pertalian di antara satu dan lain. Sebab sesuatu yang pada Ellie ada rahsia di sebaliknya. Jadi bila saya minta Ellie cerita mengenai dua gambar ini, Ellie boleh relate dengan your life, dengan tu tadi apa semua. That is your connectedness in action. Yeah, that's right. That is your connectedness in action already. Ya, tak semua orang ada, tapi orang yang ada connectedness, dia boleh tengok pertalian antara satu event, satu kejadian dengan yang lain, dan dia boleh kaitkan rahsia di sebaliknya, sebab di sebaliknya. That's how you are. So again, Ellie, very important, your hubby pun faham benda ni. Kalau tidak nanti cuba nak share dengan dia, dia tak payahlah duk pergi sana-sana jauh-jauh tu. Okay. Terima kasih. Right. Okay, terima kasih. Now untuk Coach Andi, jadi kita dah bersama hari Sabtu dan Ahad minggu lalu. Jadi hari Sabtu selama 120 minit, 2 jam lama. Hari Ahad, yang mana satu yang sejam, 1 jam setengah. Anyway, it was 2 slots hari Sabtu dengan Ahad. Jadi ada yang 2 jam, ada yang 1 jam setengah. Rasa hari Sabtu tu 1 jam setengah kan? Hari Ahad 2 jam. Ya. Hari ni 3 jam ke, Coach? Janganlah, kesian orang nak makan apa semua lagi tu. Tengok macam mana, tengok rezeki dia. Okey. Tak apa, kita ada masa lagi bersama. Jadi my point saya nak cerita mengenai strengths get things done. Strengths get things done. 2 point yang saya nak cerita. Jadi sebab kat sini Linda mungkin ingat strength get things done, kita ada pergerakan dia. Macam mana pergerakan dia, Linda? Linda? Kejap. Ada pergerakan yang kita buat mengenai strengths get things done. Masih ingat tak pergerakan dia? Ataupun Cik Pah? Ataupun ya, Linda, are you ready? Macam mana pergerakan dia? Tu Wana dah buat dah tu. Okey, tengok macam mana Wana? Wana. Pergerakan strength get things done. Macam mana pergerakan dia? Dia ada penggunaan dan keadaan yang bagus. Strengths kita ni get things done. Strengths get things done. Strengths get things done. Strength kan kekuatan kita. Jadi bila ada kekuatan kita tu kasih penumbuk, jatuh orang tu lah mana get things done. Nak buat apa pun kita perlu kepada kekuatan. Jadi saya tunjuk contoh dengan nak buka mata. Ingat tak buka mata? Nak buka mata, very simple movement. Nak buka mata, kelopak mata pun perlu kepada kekuatan. Justru suatu adanya sesuatu yang menutup di kelopak mata waktu itu, kita tak boleh buka kan? Jadi kita ambil kekuatan tangan, nak alihkan dua objek tadi daripada mata. Barulah kelopak mata boleh dibuka. Ingat tak? So the point is, kerana strengths membuatkan sesuatu terjadi. Strengths get things done. It's not the weakness, it is the strengths. Sesungguhnya segala yang berlaku itu kerana adanya kekuatan. Kekuatan kasih sayang, kekuatan cinta menyebabkan berlaku banyak hal. Kekuatan nak menghubungi kasih sayang daripada jauh pergi, daripada Johor disanggup pergi ke Perlis. Kerana nak menghubungkan silaturahim
walaupun perjalanan jauh, kalau orang zaman dulu bukan macam sekarang, dia sanggup naik kereta api 2 hari apa semua nak jumpa dengan saudara mara, adik-beradik. Kerana adanya sebuah kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan kasih sayang. Kasih sayang adalah sifat. Tapi di sebalik sifat tadi, ada kekuatannya. Kasih sayang semua ada, tapi mungkin kuat. Yang tak kuat, beza. Kerana kuat, maka terhasil. Wana punya anak, baby kan. Jadi kekuatan kasih sayang kepada baby tadi dibagi waktunya, dibaginya sacrifice, pengorbanan, dibagi waktu, dibagi effort, banyak benda. Itu yang berlaku. Kerana ibu punya kekuatan. Kekuatan ada banyak. Kekuatan fizikal, kekuatan mental, kekuatan emosi, kekuatan spiritual. Maka datanglah kita kepada 4 intelijen. First is the intellectual intelligence, emotional intelligence, the spiritual intelligence, dan semua 3 ni nak perlu ada kepada strength intelligence. Sebab kalau kita sekadar tahu emotional intelligence, hanya sekadar tahu emotional intelligence, faham apa itu spiritual intelligence, tapi tidak ada penyambungnya, kuncinya, yang dipanggil strength intelligence, maka semua intelligence tadi tidak berfungsi. We need to have that strength intelligence. Barulah ketiga-tiga tadi boleh diguna pakai. Boleh faham Boleh follow? Boleh. Okay. So, betul ke Coach Andi? Boleh pakai ke ilmu ni? Boleh. InsyaAllah. Jadi the whole idea is about nak setting the awareness, sebab daripada awareness tadi menjadi akan berlakunya adjustment. Okay, ada chat sekejap. Chat ni siapa ni? Connectors my number 1. Oh, Faiza. Okay, sekejap lagi saya tanya Faiza. Faiza ada connectedness Coach Faiza Dasuki. Right. Faiza tak buka ni Kamera. Buka. Coach Faiza, buka kamera Coach Faiza. Apa? Okay. Now, adjustment Adjustment berlaku apabila adanya awareness. Namun sebelum adanya adjustment tadi, kena lalu 2 episod, iaitu acceptance, penerimaan, dan appreciation, menghargai. Jadi apabila kita terima, kita hargai, barulah kita akan berlaku sebuah perubahan. Jadi cerita besarnya adalah mengenai self development. Tajuk besar kita adalah self development, nak jadi orang yang lebih baik. Di mana kuncinya? Sebab Saidina Ali yang sebut. Saidina Ali kata apa? Sesiapa saja yang hari ini sama dengan semalam, maka orang itu adalah golongan yang sama. Kalau sama, hari ini dan semalam, rugi. Correct. Orangnya rugi. Apalagi kalau yang hari ini lebih teruk dari semalam, celaka jadinya. Dan yang kita nak adalah hari ini jauh lebih baik dari semalam. Itulah orang yang beruntung. Saidina Ali dah pesan kepada kita. Siapa Saidina Ali? Beliau adalah pintu hikmah Rasulullah. Jadi 10 orang datang tanya soalan yang sama, 10 jawapan yang dia bagi. Right? Now Saidina Ali bagi tahu, seandainya hari ini kita sama dengan semalam, maka rugi. Kalau hari ini kita lebih baik pada semalam, itu orang yang untung. Apalagi kalau yang hari ini kita lebih turut dari semalam. Kalau semalam buat solat sunat, hari ini tak solat sunat. Celakalah tu. Contohnya kan, yang paling simple. So, bila dah ada satu solat sunat, kita amalkan, teruskan. Baik, we want to be a better person. So, kita topik besar adalah self-development. Itu objektifnya kenapa saya luangkan waktu, kenapa adik-adik, saudari-saudari, perempuan semua luangkan waktu bersama. Sebab kita nak jadi orang yang lebih baik. So, for our self-development. So, kunci nak develop adalah mengenal pasti kita punya kekuatan. Nak develop macam mana kalau kita tak tahu apa kekuatan yang kita ada? So, it's just talking nonsense. Kajian telah menunjukkan apabila kita fokus kepada kita punya kekuatan, dia punya impact is berganda-ganda. Jadi tu kenapa kita berada di sini. Kita dah buat pun strength finder assessment. Jadi tadi dah nampak dah bagaimana Wana, bagaimana Ellie seronok mereka enjoy bila tahu kekuatan dirinya. Tu baru tahu, belum masuk workshop lagi. Masuk workshop tu, you tahu deeper apa semua nanti, you will get this intelligent punya, strength intelligent punya person. Gambar ni, Coach Andi lah. Coach Andi nampak gambar apa ni? Boleh cerita sikit? Apa message nak disampaikan ni? Okey, maknanya bila kita ada satu kekuatan yang dikongsi bersama, bagus, dia boleh menuju kepada kejayaan. Jadi pintu tu agaknya
tebal ke, nipis ke, kokoh ke. Nampak macam pintu peti besi. Correct. Tapi mereka semua senyum. Kenapa mereka senyum? Sebab mereka happy, ada kerjasama. Mereka Satu. ada. That's right. Dan mereka yakin bahawasanya pintu ni selama ni aku cuba pecahkan tak boleh. Hari ni aku bawa satu benda besar yang namanya strength. Masing semuanya yakin dengan penuh keyakinan, dengan penuh confident, senyum je dia akan pecahkan pintu tu, kan? Nak masuk ke dalam kubu suksesnya. Itu nak disampaikan. So, hikmahnya adalah let's learn our strengths. Once we learn our strength, kita gather kita punya strength sama-sama, sukses insya-Allah dalam tangan kita. Itulah yang diucapkan oleh hayya 'alal falah. Setiap kali azan, marilah menuju kejayaan. Kan? Kejayaan, sukses dengan sareng. Jadi kaitannya begitu. Saya dalam sembang strength and talents. Jadi hari ini saya nak tunjuk gambar. This is very nice photo yang I have experienced myself. Berada di puncak bukit, di gunung, ada salji nampak. Jadi ini adalah traveller. Ini permintaan daripada Kak Fiza, cerita sikit mengenai inilah. Ini saya rasa ini perkara yang lebih baik, lebih big picture-nya. Nah, untuk ini pun sama. Kalau saya di Queenstown dulu, di Queenstown ada satu lake. Di New Zealand banyak lake, banyak tasik. Tasik datang daripada air salji yang cair, air salji yang cair membentuk tasik. Tasiknya reflektif, mirror lake they call it, a mirror lake, bersih, and then beautiful, such a beautiful. Jadi kalau Wana tengok kat sini, pengembara ni ada bawa benda dekat, bawa dia punya knapsack dia, tu kan? Ada bag dekat belakang dia. So bag itu sangat penting. Kenapa? This is dia punya survival. Betul kan? So kalau Wana pernah pergi travelling tak? Pernah pergi hiking tak? Pernah. Pernah, nasib baik pernah. Pernah sekali dua je lah. Apa? Can share you punya experience sewaktu tu. Berapa hari hikingnya? Ataupun campingnya? Yang Wana pernah pergi paling lama pun dalam 2 hari macam tu je. Tak apa. Okey, bagus. So bawa apa dalam beg tu? Makanan memang Wana bawa lah. Makanan of course Wana bawa. And then macam kelengkapan nak masak tu kan. Nak masak. Baik. And then safety aid tu. Bagus. Itu Wana bawa. Ada beberapa lah untuk yang emergency punya macam. Right. Okay. Emergency punya. Right. Itu saja. Dengan pakaian pun tak banyak pun. That's right. Pakaian tak banyak kan? Jadi kat rumah dalam almari pakaiannya banyak. Tapi bawanya hanya yang penting. Yang penting je. Right, yang nak guna je. Yang guna yang penting kan, betul? Sebab nak bawa satu lemari kat belakang tu. Kan? Nak bawa makanan lagi apa ni kan? Tak ada. Kita pilih yang necessary sahaja kan? So this is something yang bila kita berjalan, bila kita hiking macam ni, this wonderful thing. It can reflect us in our life. Jadi mungkin Ellie orang yang ada connectedness dan juga Faizah yang ada connectedness, you should be able to see the hubung kait antara satu sama lain. Faizah, Assalamualaikum. Ada ke Faizah? Tak ada. Assalamualaikum Pak I. Faizah dia dengar tapi Wana rasa dia tengah buat ni. Oh tak apa. Tak dapat nak cakap rasanya. Okey. Ini Ida. Yes, Coach. Assalamualaikum Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh minta apa dia pandangan sikit? Okay, hang on. Apa dia pandangan? Sorry. Tengah kat dapur ni, Coach. Tak apa, kat mana-mana pun no problem. Sekarang dunianya adalah dunia fleksibel. You can still learn. Don't have to be in the class. Semua dekat rumah masing-masing. Saya jauh dekat sempadan Thailand. Tapi masih lagi kita boleh berinteraksi bersama-sama. Betul kan? Betul. So, Ida nampak gambar dekat depan? Yep, nampak. So, saya bulatkan yang knapsack ni tu. Okay. Kan? Jadi Ida ni dia ada dia punya connectedness. Okay. Ida pula Fizah dia. Ida dah buat belum apa ni? Sorry. Belum. Belum. Okey, tak apa. Don't worry. Agaknya lah kalau Ida nak travel pergi tempat macam ni, apa yang Ida bawa dalam knapsack tu?
Air, pisau, makanan yang ringan dan mengenyangkan. Ringan dan mengenyangkan. Ke bawa Maggi. Kena bawa apa ni? Periuk pula nanti. Bawa babas lah. Apa ni? Brahim. Ya. Ya, sekarang dah ada Brahim. Ya, ni berapa hari punya trekking ni? Lagi apa lagi? Okay, apa ni? Jacket, BB jacket. Bagus. And then a change of clothing lah, baju kalau nak tukar kalau apa-apa yang berlaku kan, and Correct. a small towel. Right. So basically samalah warna Panida akan bawa benda yang necessary saja. Right. Tak bawa banyak sangat nanti berat. Tak boleh sikit sangat nanti tak ada benda nak pakai kan. Yeah. So this is where the thinking coming in. So it's just the same thing in our life. Right? We are a non-stop traveler. Sama ada kita sadar atau tidak, kita adalah non-stop traveler. Kita adalah pengembara. Kita bermula pengembaraan kita daripada alam lahut. Kita turun ke alam jabarut. Kita turun ke alam malakut. Turun ke alam mulki. Sekarang bila kita berada di mulki pun kita terus berjalan di jalan non-stop. Setuju tak? Setuju. Dan kita umpama kereta api yang tiada ada stage yang terus berjalan hingga akhirnya. Cuma tinggal lagi kita berada di alam yang berbeza-beza. Right. Now, non-stop traveler, maka ada beberapa perkara besar lah. Pertama sekali, awareness of the status. Apakah kita sadar kita adalah seorang traveler? Kan? Jadi ramai yang tak sadar. Ini yang membezakan di antara orang A, orang B dengan orang lain. Awareness about the status. Apakah kita sadar yang sebenarnya kita adalah traveler? Kita travel time. Dan bila kita travel, kita bergerak ke depan. There's no way we look back. Cuma benda itu menjadi history. Kan? Benda yang dah lepas. We are ni. Jadi number one is awareness. Sadar tak kita ni adalah traveler. Yang kedua, awareness about status. Yang kedua, awareness about destination. Nak pergi ke mana? Jadi kalau kita tengok Mak Saleh datang travel kat Malaysia kan, jumpa kalau dulu ada Pudu, sekarang ada TBS. Kita kalau pelajar universiti nak balik kampung jelas ada dekat stesen mana balik kampung. Kampung kat mana? Lustar. Nak balik mana? Balik Terengganu. Balik mana? Balik Johor. Jadi destinasinya cukup jelas. Ini bila sebut mengenai kita adalah non-stop traveler, maka destinasi kita di mana? This is where the spiritual intelligence coming in. Kita lihat ramai apek yang dah tua, dah ada duit banyak. Saya perhatilah bila pergi ke mall, mereka melayan cucu, anak-anak duduk, tapi nampak dalam pemikiran mereka tu terpinga-pinga mencari arah tuju. Akhirnya hidup ni untuk apa? Kemana nak perginya? Sebab mereka kalau terutama golongan Cina lah, it's all about money. Dan pernah saya dengar sini kawan-kawan orang sahabat kawan-kawan Cina sebut apa? For us Ahmad, dia kata anything under the sky we eat. Anything that move we eat, dia kata. Memang dia orang tak ada bab makan ni balon semuanya. Especially kalau pergi ke China, macam-macam yang dia orang makan. Jadi saya dengar sendiri dia orang sebut ramai-ramai. For us, anything that move, we eat. It can be eaten. Jadi begitu sekali hidupnya yang tidak ada panduan, tidak ada guidance, sehingga kan segala benda nak dimakan. Jadi makannya kotor sangat. Tak ada ni. Maka itulah datang agama. Kalau kita tak ada agama, itu yang berlaku. Walaupun otak intelijennya ada untuk belajar semua akademik, tapi yang balik kepada cerita tiga tadi, intelligence, intellectual intelligence, emotional intelligence, spiritual intelligence-nya tak ngam, tak align. Jadi alhamdulillah syukur kita Allah Ta'ala bagi kita agama. Maka agama datang untuk mengangkat darjat manusia daripada tahap binatang menjadi seorang insan yang mulia sehingga boleh melebihi daripada malaikat. Malaikat dah mulia, tapi manusia yang faham, yang dapat ini jauh lebih mulia daripada malaikat. Jadi kita berada di atas, boleh ada di bawah, right?
Now, destination. Next is direction, clarity versus unknown. Ini sama kisah yang saya cerita tadi, bagaimana kita tengok apek-apek ataupun aso, makcik-makcik Cina tua, duit banyak, dah travel all over the world, harta dah banyak dah, makan dah makan macam-macam, sehingga kan sampai satu peringkat tak tahu apa lagi dah nak makan. So the next is they question themselves, where am I going? Sehingga kan mereka siapkan duit untuk nak mati tu, duit palsu tu kan. Ada, kalau kita tengok Cina, bila kematian mereka dalam keranda tu dia letaknya duit, letaknya kereta, buat pada kertas semua. Bangunan lah apa semua daripada kertas, sebab membayangkan nak hidup yang macam tu juga di sana. Jadi inilah orang yang Allah Ta'ala tak buka pintu hidayah, grup yang tidak buka kesadaran, kefahaman, kedudukan mereka ke atas dunia. Sangat beza dengan kita. Pergilah minta Kak Abi, boleh kita tolong ni tak? kat mana pun, walaupun dia orang Islam ni semua faham, akhirnya kita mati nak menuju ke syurga ataupun neraka. Jadi direction kita jelas tahu, tinggal lagi awareness tu. Ada waktu high awareness, ada waktu very low awareness, kan? Secara general lah. Namun ada juga yang dah tolak agama macam-macam lah. Itu na'udzubillah. Next is having clear map versus at loss. Jadi kalau tadi adalah direction clarity dengan dia tak tahu mencari-cari. Sekarang adalah having clear map versus at loss. Ini dua situasi yang sangat parah ni. Jadi traveller yang tahu arah tuju dia ke mana dengan traveller yang duduk dekat stesen bas tak tahu nak pergi mana, sangat beza. Jadi kalau saya pernah di Australia dulu, saya transit. Jadi kebiasaan saya bila sampai je mana-mana tempat baru, saya akan beli map dulu. I'll purchase the map dekat airport. Daripada purchase the map, tahu nak pergi mana. Jadi contoh waktu saya mula-mula sampai Sydney, saja je nak apa nama adventure punya ni, experience adventure. Saya stay dekat Islamic Center. So hari ni saya kata saya nak pergi north. North ke mana nak pergi? Naik bas pergi north. Sampai ujung sana, kampung mana, balik. Besok saya pergi south. Saya pergi west. Dan pergi east. Dan barulah pergi tengok tempat-tempat yang apa ni. So 10 days dekat sini tu you really explore secara bebas lah. Tadi dalam travelling tu ada kebimbangan, ada ketakutan, macam-macam lah. So solatnya tepi jalan, mana ada tempat ni. Wah, so it's a life experience lah. Life experience, still young, and then waktu tu tak fikir apa, tak fikir kalau apa-apa berlaku, mak ayah nak cari kat mana, because waktu tu tak ada handphone, you know, so you are just solely on your own. Cuma bagi tahu kat Islamic Center tu, my contact is I'm going here and there. Jadi adalah sikit kat situ. In case anything, you contact my family dekat Malaysia. But bila fikir balik, tak boleh buat macam tu lah, bahaya. Anyway, boys macam itulah, nak adventure sikit. So next is joining the right group versus the wrong group. Again, kalau kita tengok traveller, kalau you masuk dalam, okay, contohlah kita pergi umrah lah, pergi umrah. Sekarang ni orang dah biasa pergi umrah, dia dah tahu, maka dia tak join mutawif. Dia buat sendiri dah. Dia tahu macam mana, even visa pun dia beli sendiri, tiket beli sendiri, hotel book sendiri, sebab dah ada Amazon semua sekarang kan. Jadi everything dia dah buat sendiri, dah tahu. Namun ada juga yang join the group, kan? Join the group, ikut mutawif, pergi program apa semua. Dan ada juga yang in between. Jadi join juga travel agent, tapi sampai sana dia kata wife, sebab tu nak pergi melontar tu. Kalau tengok keadaan Malaysia punya grup ni ramai dengan golongan tua semua. So I told my wife, let's go to get lain daripada grup. So I cari dua lagi pasangan, so kami berenam. Jadi kita pergi melontar waktu lain daripada waktu Jumaah Malaysia. We had a good time, maksudnya kelonggar, senang. Jadi bila perhatikan tim Malaysia nak beratur dekat kemah tu pun dah 2 jam, yang jalan lagi 2 jam, itulah proses melontarnya lama sangat because ada yang elderly semua. So we were young that time. So I told my wife, let's gather the youngsters, we go on our own melontar. Lagipun sebenarnya tu saya dah dapat nasihat daripada ni dah.
Untuk melontar kita buat sendirilah, kita berenam. So bagi tahu dekat tabung haji punya orang, kita nak pergi melontar balik, bagi tahu balik kat dia. So settle that part. So again about joining the right group and wrong group. It's very important ya. Next is well guided versus wanderer. Jadi ada beberapa perkara ni. Ada direction, ada clear map, ada right group and guided. Macam kita ada mutawif pergi haji, ada mutawif pergi umrah, guided. Kalau yang pergi sendiri itu boleh jadi dia wandering around. So itulah juga berlaku kepada kehidupan kita. Next is well prepared traveller versus ad hoc. Jadi tu well prepared traveller sangat beza daripada ad hoc punya traveller. Jadi ada orang dia jenis tak prepare-nya. Okey nak pergi, jom pergi. Berapa beli tengah jalan ya. Beli sebab sekarang dah ada kedai banyak. So obat gigi, brush gigi, underwear ke segala macam semua dia just beli along the way je. Tapi kalau yang well prepared, dijaga semua. Bajunya berapa lah, apa semua ni kan. Kita nak pergi, nak travel, nak pergi mana-mana. Betul kan? Kak Fizah kan? Kak Fizah selalu pergi kan? Family punya trip. Family, lepas family trip, lepas itu dalam masa berapa tahun 10 tahun memang travel satu Malaysia, coach. Ya, bagus. So, bukan travel, prepare kan? Bukan travel, outstation kerja. Outstation lah. Maksudnya nak pergi outstation tu, kita prepare kita punya, Ya, well prepare lah. Baju Betul. apa nak pakai, kan? Betul. So, you are prepared. And then, beza kalau ad hoc pakai jalan je kan? Semua laki lah. Kalau nak bagi anak beranak, kena siapkan untuk anak-anak. Macam tu lah. Kan, prepare. Correct. So imagine, itu untuk hal perjalanan atas dunia, yang mana kita boleh berhenti je kat mana-mana nak beli makanan. Berhenti je kat mana-mana nak beli nak beli pakaian. Boleh berhenti je mana-mana nak beli kelengkapan. Kan? But, what about in other life? We'll see that. So, perjalanan kita mungkin ada pernah lihatlah slide ni adalah perjalanan kehidupan manusia, which is daripada sekarang ni alam roh, alam kandungan masuk kepada alam dunia. So kita berada di sini, kita akan masuk ke alam kubur, nanti kehancuran alam semesta raya, kemudian pada hari kebangkitan, terus kepada pada mahsyar, adanya syafaat, adanya hisab, penyerahan catatan amal, ada mizan, ada telaga, ada sirat, dan akhirnya adalah sama ada syurga atau ke neraka. Jadi satu nota kat situ 1000 tahun di dunia adalah satu hari di akhirat. So this is where map ini tak semua orang ada. Yang ada hanya pada orang Islam. Jadi kalau tanya Indian, kalau tanya orang putih, kalau tanya yang non-Muslim, tanya Chinese friend, do you have this map? Very likely, very unlikely dia ada this map. Kita ada this map, but the question is how much do we utilize? How much do we optimize? Sejauh mana kita betul-betul menghayati map ini? Dan ini terkait dengan kesadaran kita sebagai seorang traveller. Terkait dengan kita sama ada well prepared traveller or not. Terkait dengan yang saya tunjuk tadi. Yang slide tadi kan, the map tadi tu terkait dengan sini. Sebab tengok traveller kat bawah tu, traveller dengan map pegang betul-betul. Dan saya cuba link di sini bagaimana apabila Allah Ta'ala bagi ilham, kemana pun saya pergi Tokyo landing, mula-mula cari map. Sampai Australia mula-mula cari map. Sampai South Africa mula-mula cari map. Turki mula-mula cari map. Saya ada map banyak yang pernah saya travel kat the world. Korea punya map ada. China punya, Beijing punya map ada. Hong Kong punya map pun ada. Mana lagi? Singapore map pun ada. Map Kuala Lumpur pun saya ada. Sebab dulu tak ada Waze. Saya kan sales pergi mana-mana, jadi ada map dalam kereta. Kat mana-mana. Memang duduk tepi. Wah, saya tahu punya. Map ni tak boleh main-main. Ayah marah tak ada map. Mesti ada dalam kereta punya map. Jadi berjalan je. Okey abang buka map. Kat mana kita? My wife so happen that dia agak susah nak baca map. Jadi anak saya lebih tepat membaca map. So saya bila anak dah besar, okey abang buka map. Depan mana? Kiri kanan. Terus mana ni? Dia jadi guidance saya. Dia jadi Waze untuk saya. Dia kecil lagi. So sangat terkait dengan map. So map itu dengan ini ada kaitannya. So mungkin tanya orang connectedness. Apa tadi connectedness? Ellie ya? Ellie ada tak?
Ya. Eli, okey. Cuba Eli kupas sikit Eli. Apa yang Eli nampak daripada dua slide yang saya dah share ni. Slide ni dengan slide ni. Apa kaitan dia Eli? Perjalanan kita tu maksudnya yang sekarang ni di alam, di bumi kita berpijak ni sebenarnya jauh lagi perjalanan kita. Kita rasa kita dah buat yang baik, tapi betul ke yang betul-betul cukup? Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 lagi. Kita baru buat 2 step tangga. Ibarat kita tengok tangga, kita rasa benda tu payah, tapi kat depan tu cabaran lagi payah. Tapi bila kita tengok dekat belakang, alhamdulillah aku dah buat yang baik. So aku kena buat lagi yang lebih baik. Kan? Bagus. Thank you Eli. Right. So, kita balik pada sejarah dunia lah. Jadi sejarah dunia daripada penciptaan Nabi Adam sampai sekarang ada 2 golongan sahaja. Yang dipanggil golongan tak ada beriman ataupun golongan engkar, kufur, derhaka. Betul kan? Ada 2 ni je. Betul tak, Coach Andy? Yes. The big groupnya adalah terdiri pada 2 ni sahaja. Laki perempuan is the gendernya. Ataupun dari segi bangsa-bangsa banyak ada. Nak pula kalau mixed marriage, yang Cina kahwin dengan India, nak panggil bangsa apa? Cindian Malaysia panggil kan. Kemudian yang Cina kahwin dengan Arab pun ada. India kahwin dengan Arab, sekarang Jepun kahwin dengan Negro. You know that the Japanese, satu perkara yang saya agak interesting, my son kan belajar dekat Jepun. Dia kata the Japanese, they envy the black people. Japanese, they envy the black people. Jadi kalau makwa sana dapat pakwa Negro, wah, that's an achievement. Terkejut saya. Oh ya ke? Just macam budak-budak Melayu lah dulu, saya nak cari Mak Saleh kan. Satu ketika dulu. Ramai budak-budak Malaysia, orang Malaysia bila pergi overseas, wak balik minah Mak Saleh kan. Jadi kalau perempuan pula dapat pakwa Mak Saleh, ni satu ketika dulu. But now the world is already open. Dan satu perkara yang berlaku dekat Jepun, bila Negro dah mula datang, mereka Allah Taala buat ni subhanallah ya. Jadi Jepun ni kan kulitnya putih-putih yang apa tu, very, dia panggil apa ni? Ni. Jadi dia Allah Taala jadikan dia suka kepada orang yang kulit hitam. Jadi semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Bagi 2 saja, taat beriman versus engkar ataupun kufur derhaka. Nah, daripada zaman tadi tu, bermulalah kisah bagaimana Nabi Nuh. Seperti yang saya dah share minggu lepas, kita semua ni pernah berada di dalam kapal Nabi Nuh. Ida ingat tak Ida? Ida tak ada? Ingat masak tadi. Ida ingat masak lagi. Okey. So kita pernah berada di dalam kapal Nabi Nuh suatu ketika dahulu. Tinggal lagi waktu itu kita berada di dalam sulbi seseorang di sana. Now we are the survivor of kapal Nabi Nuh. Jadi dalam kapal Nabi Nuh adalah golongan yang beriman, orang yang taat. Sedangkan yang kufur engkar telah dimusnahkan Allah Ta'ala dalam air banjirnya. Ini kan banjir besar seluruh dunia. Diceritakan dalam Quran, diceritakan dalam Bible, diceritakan dalam kitab Taurat kan. Semua tahu bahawasanya semuanya adalah survivor daripada kapal Nabi Nuh. Jadi dalam kapal Nabi Nuh kita ada, tinggal lagi kita berada dalam sulbi seseorang. Jadi anak-anak lelaki, orang lelaki itu membawa hamba, membawa jin, membawa DNA, membawa benih manusia. Jadi kita berada di dalam kapal Nabi Nuh, and then yang lain telah dimusnahkan. Lepas peristiwa Nabi Nuh tadi, berlaku lagi kekufuran. Kaum Ad dihancurkan dengan angin yang kencang. Dan kaum Samud, angin yang panas. Kemudian kaum Lut, kaum Sodom, zaman Nabi Lut, di bumi diterbalikkan. Ini kerana grup yang kufur engkar semuanya. Jadi yang survive semuanya adalah yang taat dan beriman. Nabi Musa, golongan yang ingkar, tenggelamkan dalam air sungai Nil di Mesir. Jadi kalau siapa belum pernah ke Mesir, pergilah tengok ke Mesir bagaimana besarnya sungai Nil tadi, dan di situlah terletaknya bagaimana mayat Fir'aun. Fir'aun adalah nama umum untuk Raja Mesir. Nama umum untuk Raja Mesir. Jadi pengalaman saya di Mesir,
mereka ada t-shirt t-shirt Pharaoh, dia panggil Pharaoh the Firaun, cuba nak jual cuba ada statue, ada patung. Tak pernah saya jumpa dalam dunia ni satu tempat yang ada ribuan, mungkin ratusan ribu patung melawan dekat Mesir. Jadi benda tu telah dihancurkan oleh Allah Ta'ala dan ditenggelamkan, tapi sekarang digali balik, dikeluarkan. Dahsyatlah di Mesir daripada segi patungnya. Sekecil-kecil patung besar jari, sehinggalah setinggi-tinggi besar-besar. Macam-macam saiz dia, dibuat daripada tanduk, dibuat daripada besi, dibuat daripada emas, dibuat daripada batu, daripada kayu, macam-macam jenis patung ada di Mesir. Gila punya. Namun satu perkara yang saya pelajari sewaktu saya di Mesir, seandainya kita hidup di zaman tersebut, di zaman Nabi Musa, memang manusia akan ikut Firaun. Kehebatan penciptaannya luar biasa. Luar biasa. Sebab kita bicara mengenai ribuan tahun yang lalu kan. Ribuan tahun yang lalu. Jadi alhamdulillah kita lahir daripada ibu ayah Islam, berada di Malaysia dan persekitarannya Islam, semua baik, cantik sangat, maka hargailah betul-betul iman kita ni. Hargailah betul-betul. Kalau kita pergi ke Afrika, saya sewaktu ke Afrika tengok bagaimana mereka nak survive-nya, nak hidupnya, bukan bicara iman lagi ya, nak survive-nya. Ke India, dah tahu, Linda dah pergi kan, macam mana nak survive-nya hari-hari. Jadi bila Allah Ta'ala pilih untuk orang yang dapat iman ni, dahsyat. Dan Brother Haris dalam dunia dia kat sana, tapi Allah Ta'ala pilih dia untuk dapat Islam, dia mencari akhirnya Islam dia. Dan bagaimana beliau, Brother Haris, begitu mencintai momen solat sehingga kan dia kena menyediakan half an hour, 20 to 30 minutes before solat. He has to prepare for that moment. And after the solat punya period of 10 minutes tu, dia tak boleh get away. Dia nak lagi bersama dengan momen tadi, kemanisannya dia. Jadi that kemanisan yang dia dapat tu, subhanallah. Oleh hanya dia saja yang tahu bagaimana sedapnya kebersamaan dalam dalam solat tadi tu. Baik. Faizah ada ni. Nanti tanya Faizah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda meminta doa kepada Allah Taala, ya Allah, untuk umatku ini janganlah kau hancurkan sebagaimana umat-umat yang terdahulu yang engkar. Kan, macam sewaktu di Taif, apabila golongan penduduk Taif ataupun melemparkan batu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sehinggakan malaikat nak memusnahkan penduduk Taif, Rasulullah kata jangan, kan, begitu sayangnya baginda kepada umatnya, sebab dia tahu nanti daripada penduduk tadilah akan lahirnya orang-orang yang beriman. So Rasulullah berdoa supaya tidak ada, maka tidak berlaku. Cuma masih lagi ada berlakunya tsunami dan gempa bumi untuk nak menghancurkan. Kita tahu bagaimana bila berlakunya tsunami di Indonesia, banyak cerita kita dapat bahawasanya hal-hal yang tak baik, hal-hal yang penderhakaan, kan, hal-hal yang kufar, hal-hal yang sesat berlaku, maka datangnya tsunami. Right. So Indo sangat beza. Sedangkan kita nampak benda ini sambillah sebagai pengajaran kita. Now, sejarah dunia. Maka dari situ, link kepada yang lebih besar, maka kita adalah yang dipanggil tadi ni alam arwah seperti yang telah sebut, alam dunia, alam barzakh dan alam mahsyar. Saya simplified itu. Sekarang kita berada di sini, di number yang tepat merah tu. Kita dipanggil insan. Dipanggil insan dari kata dasarnya nisyan. Apa maksud nisyan? Lupa. Faizah belajar Arab tak, Faizah? Belajar basic je, Coach. Belajar basic. So, kata dasar insan datang dari kata nisyan. Jadi, bayangkan pencipta yang mencipta memanggil kita dengan nama pelupa. Jadi, kita ni jenis lupa. Insan ni lupa. Lupa apa? Lupa kepada perjanjian kita di alam lahut dulu. Suatu kita di alam lahut suatu ketika dulu, bila kita turun di alam lahut, turun ke alam jabarut, turun ke alam malakut, turun ke alam mulki, kita lupa perjanjian. Jadi bila lupa perjanjian, Allah Ta'ala datangkan dia punya pesuruhnya, dia punya messengernya, dia punya wakilnya, dia punya rasulnya,
iaitu bermulakan Nabi Idris. Adam is dia yang bapaknya tu kan. So Nabi Adam adalah bapa jasad. Siapa bapa roh? Kan kita ada diri zahir, diri batin kan? So bapa kepada roh adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dua bapa Bapa jasad adalah Nabi Adam. Tapi bapa roh adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faizah pernah dengar ni? First time dia. Ha? Tapi saya rasa tu sebabnya bila Nabi Adam dijadikan kan, kita nampak dekat Arasy Allah tu ada Nabi Muhammad, ada Muhammad. That's right. Itu kisahnya kan. So ramai orang tak tahu bahawasanya Adam tu kita semua sebut kita punya forefather kan. Our forefather Adam, bapa manusia adalah Adam. Jadi lupa satu lagi. Sedangkan kita ni ada dua diri kita, diri zahir dan diri batin, jasad dan roh. Diri jasad, yes, bapaknya lah Nabi Adam. Kita lahir daripada sana semuanya, balik kepada Adam kan. Mula-mula penciptaan Nabi Adam datang ke dunia. Maka daripada Nabi Adam lah keluarnya zuriat, keluarnya sampailah kita sekarang. Maka kita panggillah Nabi Adam sebagai bapa manusia. Betul? Bapa kepada jasadnya. Tapi bapa kepada roh adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ramai tak tahu. Kena faham ni dulu. Siapa itu Nabi Muhammad? Dia adalah bapa kepada roh kita. Jadi kalau Nabi Adam tu tahirnya bermaksud daripada roh Nabi Adam tadilah latangnya kita semua. Sebab itulah Rasulullah sayang semuanya. Right. Now kita travel. Tadi pasal traveler, stesen perjalanannya, pit stopnya adalah di alam arwah datang ke dunia. Tadi adalah dalam kandungan. So, bila datang ke dunia, kita lupa. Kenapa lupa? Sebab kita nampak benda-benda yang zahir. Nampak mainan, nampak tu, nampak ni, lupa Tuhan. Jadi bila lupa Tuhan, nasib baiklah mak ayah ajar perkataan Allah. Mak ayah ajar kelas pergi kenal Tuhan. Maka kenallah kita Tuhan. Tapi bayangkan kalau kita terlahir dari ibu ayah yang non-Muslim, atau ibu ayah yang etis, atau ibu ayah yang tak percaya kepada Islam, kepada Tuhan. Seperti saya cerita kisah di New Zealand. Kan? Atau bukan New Zealand lah, seluruh dunia lah, yang terlahir dari ibu ayah yang tak percaya kepada Tuhan. Maka dia lupa, terus lupa. Right? Terus lupalah hidupnya. Dan bila satu masa nanti dia akan pergi ke alam barzah. Semua kita akan masuk ke alam barzah. Seluruh dunia semua tahu. Dan satu lagi ke depan, ke mahsyar itu adalah orang Islam yang eksklusif dapat ilmu ni. Non-Muslim dia tak tahu benda ni. Kalau tanya kepada Kristian, tanya kepada Buddha, tanya pada ni, ilmunya jauh tak ada seperti kita. So sekali lagi, bersyukurlah bagaimana kita ditemukan dengan ilmu ni, kita faham. Balik kepada kisah traveler yang well prepared, yang ada map yang tahu jelas dia. So boleh follow ya? Boleh. Wih, dah pukul 9 lah Kak Bizah. Baru pukul 9. Waduh, hai. Banyak lagi nak cerita tapi tak apa. Kita go step by step. Alright. So, pertanyaannya, kalau tadi saya nak masuk kisah sini, saya minta password. Passwordnya adalah dia cerita apa yang dah dapat. Kita nak masuk bank, ada password dia. Kita nak masuk, kita punya semua ada password kan? Betul tak? Betul. So, apakah password yang menyelamatkan perjalanan daripada alam arwah ke alam dunia, ke alam barzah, ke alam mahsyar? Ini Faizah kena jawab. Apa dia password, Faizah? Password? Password supaya semua smooth. Visanya apa? Passwordnya apa? You are the master key, you are the master password, you are the master visa, anywhere in the world you can go. Kan? So apa password di sini ni? Syahadah, Coach. Alhamdulillah. Macam mana bunyi syahadah? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu syahadah. Tapi passwordnya adalah ini. Passwordnya kalimah la ilaha illallah. Okey. Belum keluar. Ada satu, saya terlupa sini. Ada 4 alam. Yang saya nak ceritanya adalah 4 alam. Alam pertama dipanggil alam berjanji. Right? Alam berjanji. Jadi dalam banyak-banyak benda ni hari ini ni, kalau you tak lupa yang lain,
tapi janganlah lupa yang ini. Saya ingat lagi waktu saya mula-mula diberi peluang untuk bagi sharing di Menara 165. So saya cerita mengenai 4 alam ni. Sampai sekarang mereka ingat. Saya jumpa dengan Pak Ali yang 2014. Baru ni minggu lepas saya WhatsApp dengan dia. Pak Ali, kalau satu perkara Pak Ali ingat pertemuan saya dengan para teman-teman Satria 165 di Menara, seandainya hanya satu perkara yang Pak Ali masih ingat, Ali Zainal Abidin, protegi. Apa benda ya? Oh, dia kata Encik cerita mengenai 4 alam. Alam berjanji. Nak tahu yang kedua apa dia? Alam tunai janji. Kemudian alam janji ditanya. Dan seterusnya alam janji dibalas. Ini dia. Pernah dengar tak macam ni? Oh, seram dengar, Coach. Seram rasanya. Saya dengar meremang. Selama ni cuma tahu yang arwah dunia barzah mahsyar, tapi di sebalik cerita tu, itulah baru dapat tahu tadi kan. Yes. Kita dengar tu, di sebalik cerita tu yang betul. Yes. This is the most important of all the slides, of all the information yang saya nak cerita. Kalau satu perkara yang Ellie ingat, kalau pertemuan kita bersama dalam majlis ini, okay, Kak Fiza semua, I want you to remember this one. Nanti kita jumpa di alam barzah, di alam mahsyar besok. This is the one that we must can remember. Bagaimana ada 4 alam. Ingat 4 jari ya. 4 jari ini, 4 alam, buat semua jari. Okay. Alam berjanji. Alam berjanji. Alam tunai janji. Alam tunai janji. Alam janji ditanya. Alam janji ditanya. Alam janji dibalas. Alam janji dibalas. This is most powerful thing for you to remember. Anchor benda ni. Anchor betul-betul. Anchor betul-betul. Apa ulasan yang you dapat? Apa hikmah yang you dapat daripada apa yang saya sharing ini? Wana sebagai orang yang paling muda kat sini, apa yang Wana boleh faham apa yang saya cuba sampaikan ini? Apa yang ikut kefahaman Wana, dalam sebelum kita hidup, kita memang dah ada perjanjian sebenarnya. Correct. Perjanjian dalam kehidupan. Kita lupa. Contohnya, tapi kita lupa. Tapi dalam proses kita nak ingat balik, so sebab tu dinamakan tadi Coach cakap kita ni traveller kan. Jadi dalam proses kita, dalam tempoh perjalanan kita nak tahu apa yang kita lupa ni, kita kena cari sebenarnya apa yang kita dah berjanji. So bila kita dah jumpa, kita pegang dan kita kena buat. Right. And then walaupun kita ada pilihan sama ada kita nak buat ataupun tak nak, tapi sebab atas dasar perjanjian tu kita memang kena buat. Right. Wana pernah berjanji dengan siapa-siapa tak? Wana pernah janji dengan Mak Wana. Kita berjanji, selalu kita janji nak pergi rumah dia, janji is something yang very common to all of us, betul? Betul. So somebody yang able to deliver the janji, Kak Pah, Cik Pah, bila Cik Pah ada orang berjanji dengan Cik Pah lah, katalah Wana janji nak bagi hadiah kat Cik Pah dan Wana bagi hadiah ke Cik Pah, apa yang Cik Pah rasa? Syukurlah. Sangat happy kan? That's right. Tapi bayangkan kalau Wana janji nak bagi, tapi Cik Pah tunggu 1 hari tak dapat, seminggu tak dapat, sebulan tak dapat. Apa perasaan Cik Pah? Wana dah tidak tunai janji. Marah. That's right. Kita janji dengan siapa? Dengan Yang Maha Mencipta. Apa yang kita janji? Mengaku dia Tuhan. Nak solat awal. Tapi bila kita datang, kita lupa. Kita lupa. Dan Allah panggil kita, insan, kamu ni pelupa. Kan?
kita lupa. Maka di situlah kita perlu saling mengingati antara satu sama lain. So I guess this is the most important sharing moment yang I can have with saudari-saudari, teman-teman, adik-adik semua lah. You get it, this is the most important one. Very useful mutiara saya pagi ni yang saya boleh share kepada semua. I don't know how much you can see it, but truly bila saya share benda ni dekat grup ESQ, mereka sangat menghargai, memahaminya. Hopefully the same thing will offer us today. Can you see that? Yes, betul. Bagaimana kita ni hidup berjanji, pernah berjanji, kan datang kita sini untuk tunai janji. Sebab nanti bila kita di alam barzah, janji tadi ditanya. Janji tadi akan ditanya dan sampai satu waktu janji akan dibalas. Ingat 4 jari je. Sama-sama ya. Alam berjanji. Alam berjanji. Alam tunai janji. Alam tunai janji. Alam janji ditanya. Alam janji ditanya. Alam janji dibalas. Alam janji dibalas. So, saya anchor dekat tangan, kat jari masing-masing supaya setiap kali kita lihat jari kita, kita ingat, aku berjanji. Sekarang aku kena tunai janji. Sebab nanti janji akan ditanya dan janji akan dibalas. Itu perkara yang benar. Walaupun orang Islam ramai, tapi tahu tak hal seperti ini? I'm giving the structure, subhanallah, sebab Allah Ta'ala bagi saya kelebihan structured thinking. Ustaz pernah cerita, kita pernah dengar mak ayah, but they don't give this type of structure. Betul tak? So with this structure, you can understand it very well. And I think bila saya dengar tadi you cakap, wah seraknya, yes. Benar. I want to share my feeling that I get bila saya belajar, mencari guru apa semua. So thank you Kak Fiza. Bila buat peluang ini, lebih ramai saya boleh reach out nak cerita benda ni. But I cannot go and cerita dengan muda-muda, dengar semua ni mana ni, bukan jual ubat. Bukan macam jual ubat tepi jalan. Tapi saat Kak Fiza kata, ada salah seorang peserta minta cerita ni, saya kata, Masya Allah, kemungkinan inilah yang Allah Ta'ala nak buka untuk peserta yang ada hari ini, nak dapat benda ini. You hold to this, pegang benda ni, ceritalah kepada anak-anak, ceritalah benda ni with the right moment, in the right context, with the right meaning. You all get it very well, very deep, because I bawa you satu. Nampak tak? So the moment slide ni keluar, it really bang bagi. Coach Azli. Yes. Macam Ellie rasakan, macam ilmu hari ini. Sebenarnya ilmu tu, rezeki yang paling utama tu kefahaman. That's right. So apa yang Ellie dapat, ya Allah, kefahaman kan, janji kita tu selalu janji dekat manusia, tapi kita lupa sebenarnya kita akad tu dengan Allah. That's right. Itu yang Ellie dapat hari ni. Kita janji walaupun dengan anak ke kan, tapi kita tak tahu sebenarnya janji yang kita sebut tu sebenarnya akad kita dengan Allah. That's right. Sebab itulah solat 5 kali, setiap solat kita macam apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. So make sure every time nak baca tahiyat with full hearted to remind back, ini perjanjian aku dulu dengan kau ya Allah. Maka ini saat solat aku ucapkan dengan penuh pengertian, sepenuh hati. Then only you get the kemanisan solat tadi. Dari situlah datang nak solat. Kefahaman. Sangat beza kalau kita solat dengan seperti burung solat, cakap tak tahu, tak faham apa. There's no meaning to it. So I hope what I'm trying to do today is to instill the meaning of us sebagai a traveler, to instill the meaning kita adalah orang yang berjanji, sehingga kan Allah Ta'ala panggil kita insan. Apa rahsia? Kenapa dia panggil insan? Kenapa? Yes. Kenapa datangnya Rasul? Kenapa datangnya orang-orang yang menceritakan balik benda-benda ni? Kan? Dan bagaimana nak selamat? Because we are a traveler. The question is, kita ni traveler yang jenis macam mana?
well-guided traveler, ad hoc traveler, traveler yang faham destinasi, ataupun traveler yang tak tahu pun status kita ni traveler. That's even worse. Alhamdulillah, ucapkan Alhamdulillah. Tarik nafas. Nafas. Tarik nafas. Pusing kiri. Okey, buat sikit. Depan. Pusing kanan. Depan balik. Okay, ke bawah. Tarik nafas. Terus dongak ke atas. Okay, ke tengah. Okay, pusing baunya. Okay. Right. Kita akan pause kejap untuk sesi sharing. Sharing what you get from message yang saya cuba sampaikan pada pagi ini. Siapa nak mulakan dulu? The more we share, ilmu tu Allah Ta'ala bagi beza-beza kefahaman dia. So, apa yang kita dapat kita share supaya orang lain pun dapat kefahaman yang Allah Ta'ala bagi dekat kita. Saya kadang-kadang waktu saya cerita benda ni lama, ada setengah yang cepat. Sila Kak Cik. Sila Kak Pak. Apa yang saya faham daripada coach share ni kan, kita ni nak perbaikikan diri ni, kita kena ada kekuatan diri. Betul. Berdebal lah pula nak share. Tak apa, terus cakap sambil saya dengar, saya ambil air tambah. Silakan. Kekuatan diri ni kita ni sebenarnya adalah travel. Kalau bahasa Melayu ni apa Tak apa, cerita je. Mengembara. Okey, kita ni mengembara menuju ke suatu tempat yang kekal, iaitu mahsyar kan. Right. Kita akan tiba di mahsyar nanti. Maknanya kita ni pengembara nak menuju ke mahsyar. Jadi kita akan lalui jalan-jalan untuk perbaiki diri kita lah. Macam cakap tadi, adakah kita pergi mengembara tu tangan kosong atau pada map? Kalau ada map, kita menuju tempat yang betul. Betul. Kalau pergi orang kata cakap Kelantan lah dah. Ya, sila. Tak pandai cakap luar ni. Beres, tak apa, boleh pakai belaka. Kalau orang kata pergi bodol kosong tu tak tahu pergi ke mana. Pagoklah. Okay. Jadi bila dah macam coach tunjuk jalan. Macam kata tadi empat alam tadi kan. Arwah, dunia, barzakh, mahsyar. Ada kita dah janji, masa itu dah janji, di dunia kita sepatutnya tungai janji, tapi betul. Kita lupa. Okay. Orang kata esok di barzakh nanti akan ditanya, dan di mahsyar kita akan dibalas. Mudah-mudahan dengan ni saya jadi lagi lebih baik, insyaAllah. Ya, dapat kesadaran pentingnya, dapat kesedaran hari ini. Terima kasih Cik Pah, very good. Very good Cik Pah. Faham molek dia. Ada siapa lagi? Nak share apa yang dia dapat? Silakan. Wana nak share sikit. Ya, sila Wana. Wana berat rasa apa sekarang? Wana rasa macam sedih sangat. Because why? Sebab sepanjang Wana, yelah sebab Wana ada dugaan anak datang kan, dalam Wana nak fokus tu kan. So Wana rasa macam dalam proses kita, dalam proses Wana lah nak kenal Allah. Sebenarnya dalam proses nak kenal Allah tu, Allah sebenarnya cuba bagi tahu yang kita kena kenal diri kita dulu. Kita kenal diri kita. Kekuatan kita kat mana. Right. Kita kena cari dekat mana sebenarnya. Sebenarnya kita hidup ni, asal usul kita sebenarnya pada mana kan. Right. So, right. Dalam proses tu, bila kita dah kenal diri kita, kita tahu siapa yang pencipta kita dan tujuan
Allah ciptakan kita, baru kita jumpa jalan sebenarnya. Betul. Barulah jadi traveller yang GPS. berjalan selama GPS dah jelas. Betul. Semua ada. GPS dah jelas. So daripada GPS tu lah kita jumpa jalan macam mana nak belajarnya, diri nak sabar. Sabar dalam nak kenal betul-betul ilmu yang kita Betul. tengah belajar sekarang. Sebab InsyaAllah. ada setengah orang mungkin ambil masa nak catch up kan. Macam Wana jujur, Wana memang bukan mudah untuk Wana faham. Sebab tu Wana ada effort Wana sendiri. Mungkin Wana tulis, Wana baca, Wana dulu baca. So hari ni baru Bagus. Wana tahu. What I'm giving is a big frame. Big frame, big structure, which I don't think you will get anywhere. Subhanallah. Rezeki besar you are. Ucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Very good, very good. Thank you, Wana. Thank you, Wana. Yes, yes, because saya bicara daripada hati ke hati. It goes to your heart, deep inside your heart. It opens up. It opens up. It opens up. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Siapa lagi? Okey, saya coach. Sila. Wah, Coach Andi terkejut dah. First time join hari ni tiba-tiba. Sila. Okey, saya melihat kehidupan ini adalah satu pencarian. Memang. Pencarian itu yang perlu ada penapisan. Betul. Kita mesti letakkan di situ niat kita semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Bagus. bila ada pencarian, insya-Allah Allah akan tunjukkan. Okay? Jadi setelah kita mendapat ilmu, Allah bagi ilham. Allah bagi petunjuk, ilmu itu adalah ilmu yang tepat ataupun tidak. Correct. Okay? That's right. Lepas Allah bagi kita kefahaman. Betul. Okey. Seterusnya Allah bagi kita kekuatan untuk amal. Kadang-kadang ilmu tetapi amal itu satu bab yang lain. Right. Seterusnya istiqamah untuk amal, tanda ikhlas kita semata-mata kerana Allah. Subhanallah. Okey, jadi pagi ni saya rasa bersyukur sebab kita ni memang kena saling ingat mengingati, berpesan-pesan dengan kebenaran, berpesan-pesan dengan kesabaran. Jadi hari ini saya rasa coach telah beri satu peringatan kepada kita semua tentang the non-stop traveller tu. Correct. Kita selalu lupa ibaratnya kita nak naik kereta api, sementara nunggu kereta api, masa tu mungkin tak ada orang bisnes buat kita cuba buka bisnes kecil-kecilan, kereta api belum sampai lagi. Lepas tu kita buka kedai besar sikit, sekali kereta apinya sampai, kita boleh bawa semua barang-barang bisnes kita dalam kereta. Jadi dapat sehingga itulah kehidupan. Kita lupa, jadi dengan kita ada satu grup. Pada saya grup tapping ni adalah satu grup ahli-ahli syurga sebab saya melihat keikhlasan. Amin. Kadang kita join macam-macam grup, di situ terselit macam-macam niat yang bukan semata-mata kerana Allah, yang merosakkan niat kita. Sebab tu kena memang selalu memperbaharui niat. Peringkat awal betulkan niat, sementara betulkan lagi, dah buat pun betulkan lagi sebab itu kan usaha syaitan kan 24 jam. Betul. Walaupun betul dia selit lagi secara halus supaya kita tak perasan, akhirnya tersesat juga. InsyaAllah. Jadi banyak atas sharing. Alhamdulillah, very good. Wah, lain orang lain kan dia dapat ilmunya. Jadi bila combine tu subhanallah dia makin cantik, makin baik. Tim Farah Ima tadi dia ada chat, masuk kat chat. So next siapa nak share? Silakan Faizah. Nah, Faizah buka tu. Dia nak share. Sila. Maaf coach, saya tadi macam ada yang saya dapat, ada yang saya tak dapat kan.
Sekadar yang dapat? Oh. Saya suka bila coach share pasal we are all traveller, yang the last one tu, yang pasal pit stop tu. Right. Sebab coach menceritakan dia sebagai satu perjanjian tu kan, maksudnya dia diinterpret sebagai satu analogi yang sangat-sangat simple dan sangat tepat. Sebabnya kadang kita ni macam kebanyakan orang ni dia tak tahu apa tujuan hidup. Dia tak tahu apa purpose of life semua. Kita sekadar mungkinlah kan at the age of yang belum matang sangat ni, semua orang mengejar income, mengejar harta apa semua kan. So to reach there, yang kebiasaannya kita dengar daripada orang yang dah senior ni, dia kata happiness is not about money kan. Tapi sebagai orang muda ni selalunya dia degil sikit, dia nak juga experience benda tu. Dia nak juga mana dapat harta, macam mana rasa kaya kan. But itulah bila relates back to your pit stop tadi, I can really padulah. Maksudnya kita ni manusia kan, yang insan yang sentiasa lupa. Itu kita berjanji. Semua manusia dah berjanji di alam roh. Lepas tu bila kita ni ialah masa untuk kita menepati janji. Correct. Cerita Wana berjanji pada Kaabah kan. Jadi apa rasanya bila tak ditunaikan janji tu? Yes. Tapi Allah ni dia maha penyayang kan. Allah ni dia, walaupun kita lupa tapi Allah sentiasa sedar dengan kita kan. Correct. Macam itulah. Jadi bila selagi kita belum menemui ajal, kita masih ada kesempatan untuk menunaikan janji kita lah. Apa yang kita dapat Allah sama ada kita sedar ataupun tidak, orang yang sedang menuju pada Allah tu adalah pilihan Allah. Jadi kena kita, tapi itu adalah semuanya adalah Allah yang gerakkan, Allah yang sangat sayang kita, Allah nak kita masuk syurga. Jadi jadi itulah dia sebenarnya perjalanan hidup kita ni untuk menunaikan janji kita pada Allah. That's good. Alhamdulillah. I'm so glad to hear all these words coming from everybody. Fahamlah masanya. Alhamdulillah. Jadi inna lillahi. Yes. Ustaz akan nak share sikit. Sila. Nunggu je. Saya tak boleh panggil. Saya tengok volunteer je. Dan sebab bila volunteer tu dari hatinya yang tulus ikhlas. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Apa yang akak dapat hari ini adalah perlu ada rasa tanggungjawab menjaga roh. Alhamdulillah. Dan membahagikan roh yang Allah bagi pada diri akak ni. Sentiasa berdoa pada Allah untuk terus belajar ilmu Allah agar dapat mengamalkan dengan sepenuh hati. Dengan sungguh-sungguh dalam masa yang sama berusaha untuk berdakwah, membantu seramai-ramainya orang. Di kemudian kita agar semua dapat menunaikan janji sebagai hamba Allah. That's right. Dengan bersungguh-sungguh itu yang akak dapat. Maaf suara ni cakap dalam keadaan sebab apa yang akak dapatkan kat sini waktu awal akak nak buat nak bersama Coach Malisa kan nak buat group meeting ni. Perkara utama waktu tu akak macam akak bercakap dengan Coach Malisa. Cakap akak nak buat group ni untuk kita cari cinta Allah. Alhamdulillah. Kita cari apa saya akak cakap dengan Coach Malisa dan akak cakap dalam grup ni kita tak ada macam tadi Coach Andi ada cakap pasal kita tak ada niat lain selain mendapatkan cinta Allah. Maksudnya amin. Kita tak ada kita tak minta macam biasa dalam banyak program yang biasa akak dah pernah join. Biasanya dia akan untuk bisnes kan. Tapi kat sini tak, program tapping ni ialah untuk mencari cinta Allah dan apa yang akan nampak yang hadir semua dia jadi luar biasa Kus. Alhamdulillah. Dia jadi luar biasa. Akan nampak semuanya yang hadir setiap kali kami berzikir pagi, buat tapping, Asmaul Husna buat state management. Allah rasa cinta Allah tu terasa Kus. Kita berjemaah. Macam akak selalu cakap bila kalau boleh waktu kita solat taubat kita doa supaya roh dapat roh kita yang Allah bagi pada kita ni dapat memaafkan semua kesalahan yang kita buat kan pada hari itu. Itu yang akak rasa hari ni apa yang Coach Azli sampaikan itulah jawapan yang
akak fikirkan selama ni dan semua mendapatkannya. Dia sangat-sangat akak bersyukur sangat pada Allah. Ya Allah, inilah yang akak berjuang. Sebab kalau akak nak cari seorang-seorang akak tak boleh. Tapi Yalah, akak betul. kena berjemaah. Kena berjemaah dan kena meramaikan lagi, insya-Allah. Itu Coach. Alhamdulillah, very good, very good. Terima kasih di atas kesudian Coach, luangkan masa bersama kami kan. Masya Allah, hari Minggu patutnya Coach berehat dengan anak-anak, tapi Coach luangkan masa memberi ilmu yang sangat mahal yang kami macam tadi 4 janji tu hari ni baru akak faham. Masya Allah, baru akak faham, akak bergetar akak ni, menggigil akak mendapatkannya. Terima kasih Coach. Alhamdulillah. You all sangat untung sebab very simplified way you dapat lah. Alhamdulillah. Jadi I was searching for that for long, you know. Proses saya mencarinya lama sana sini. But then itulah proses rezeki untuk dapat. Untuk Faizah dapat, untuk Eli dapat, untuk Kaviza dapat, untuk Wana semua dapat tu adalah melaluinya. Jadi mudah-mudahan itu ilmu yang ilmu yang dimanfaatkan menjadi amal jariah kepada semua lah. Jadi kita sampaikan kepada yang lain juga. Baik, saya nak sambung sikit lagi, boleh kah? Boleh Coach, boleh. Ada kesempatan lagi ya? Boleh Coach. Masih setia menunggu. Okey. Baik. Ini frame yang kalau boleh ingatlah hari-hari supaya masuk dalam benak kita, masuk dalam subconscious kita, dan jangan lupa yang ini. Bukan jangan lupa, it has to come with this one. Itu dia. Jadi kalau tadi siapa tadi? Faizah cakap ya, kalimah syahadah sebenarnya kalimah thayyibah dipanggil. Kalimah la ilaha illallah. Itu kenapa kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah tu. Faham tak? Jadi la ilaha illallah ni pengalaman saya jumpa dengan beramai guru, semua sharing bahawasanya kita ada life quota. Apa dia? Life quota. Tahu life quota? Tak tahu. Quota. Jadi semua yang hidup atas dunia ni dia nak kena selesaikan kalimah la ilaha illallah 70,000. Itu kenapa bila orang meninggal, kita tahlil 7 hari. Kenapa kita buat tahlil 7 hari? Jadi kawan-kawan semua datang bantu supaya life quota dia dibantu. Jadi mereka cuba buat 10,000 satu hari. 10,000 satu hari bagi. Hadiah dekat si mayat tadi tu. Selama 7 hari. Kan katalah ada dia datang tu katalah ada 100 orang. Jadi 10,000 bagi 100 orang berapa ya, kan? Sebab buat ramai-ramai bantu dia lah. Kalau yang betul faham lah, yang betul faham apakah hikmah rahsia di sebalik tahlil 7 hari apabila seseorang meninggal. Jadi kebetulan situasi isteri saya meninggalkan, jadi saya cerita bagaimana dekat anak, dekat apa semua tu. Jadi 70,000 kuota ni kita kena buat sendiri asalnya. Jadi kalau yang pelajar pondok, pelajar-pelajar pondok, saya duk borak, cari-cari korek-korek rahsia dengan diorang, kebanyakannya selesai sewaktu mereka di pondok. Setelah dapat ilmu ni daripada guru, maka masing-masing buat ditanda lah, tanda. So the moment dia keluar daripada pondok, dia punya life quota dia 70,000 dah selesai. Life quota dia dah selesai. Dah selesai. Jadi semua kita ni perjanjian, kenapa la ilaha illallah 70,000? Sebab di situlah mencucikan hatinya, mencucikan rohnya. Cucikan rohnya. Tapi kalau mengucap la ilaha illallah dengan keadaan seperti burung yang mengucap zero. So kena ucap dengan kefahaman. Jadi la ilaha illallah, mungkin yang tim ESQ pernah ingatlah, saya waktu saya datang ke ESQ tu saya minta diorang tulis kalimah la ilaha illallah. Jadi sebab dah tunjuk sebenarnya saya nak buat dengan you all tapi dah terlangkau sekejap. Tak apalah. Kita boleh menulis nama kita yang alfabet Roman tu dengan baik kan. Tapi kebanyakan yang saya test untuk tulis la ilaha illallah ni ramai tak boleh tulis.
Kita boleh tulis nama kita ABC dengan baik, berjuta-juta kita tulis kan. Tapi untuk tulis la ilaha illallah ni, kecuali yang sekolah agama lah, boleh tulis. Almost everywhere. Dan satu kisah yang sangat menarik, waktu saya buat buat sesi dengan dengan Yayasan Pahang di Rompin. Jadi waktu itu saya sama dengan Puan Fatihah. Puan Fatihah is also another trainer. Jadi session dia bagi kat saya minta manager pengurus ladang tu tulis kalimah la ilaha illallah. Semua tak boleh tulis. Yalah, kita tak sekolah agama kan. Mana ada mak ayah pun suruh paksa tulis, tak boleh tulis. Jadi Puan Fatihah terkesan sangat. Dia kata, ya Allah, dia dah 60 umur dia kata, dia tak boleh tulis la ilaha illallah, dia kata. Jadi lepas saya bagi kupasan semua, and from that moment, dia terus daftar haji, dia pergi umrah, dia belajar agama semua, just because of satu moment yang saya minta orang tulis la ilaha illallah. So, it was a good one. It was a good one. Sama dengan bila saya pergi ke jumpa Cik Razib kan, belum masuk ke Cik Razib punya tu, saya minta dia orang, okay, sekarang tulis nama you all, tulis boleh. Tulis nama maknya. Semua cantik kan? Nama mak, nama ayah, nama dia. Sekarang tulis kalimah la ilaha illallah. Again, kalau I buat tadi, is a crying moments lah. A crying moments lah. It happened to me as well. I cannot write la ilaha illallah suatu ketika dulu. Dan bila ada kematian, kita nak tulis kalimah la ilaha illallah di atas dahi mayat. Kan? So, itu waktunya. Jadi sekarang, bila ada kematiannya, alhamdulillah, dengan senangnya saya boleh tulis di atas dahi nenek saya, atas dahi bapa saudara saya, atas dahi saudara semua, saya terakhir yang akan tulis kalimah la ilaha illallah di atas dahi mereka dengan air mawar tu kan. So bayangkan Eli masih ada mak. Ada mak ayah ada kan. Katalah one day dia pass away, sebelum mayat tadi ditutup kan, dia minta anak datang tulis kalimah la ilaha illallah di atas saya. Cium is just cium. Okay, tapi after that apa you nak sembadikan? Kalimah la ilaha illallah di atas dahi, la ilaha illallah kan Muhammadur Rasulullah. Sebab Dajjal apa di atas tulis di atas dahinya? Kufur. Dajjal. Tertulis di dahinya kafir, kufur. Kafaro. Dajjal. Okey. Kalimah la ilaha illallah ada berapa kalimah? Ada berapa patah, ada berapa suku kata? Again ada 4. La. Tangan sama-sama jari. La. La. Ilaha. Ilaha. Illa. Allah. Allah. Nampak ada 4. La. Illa. La kan mula-mula kan? Kemudian ilaha. Illa Allah. Illa Allah. Nampak ni. La ilaha illa Allah. Okey. Apa maksud la? Tiada. Ilaha, ketuhanan, illa, kecuali Allah. Jadi kalimah ni dipanggil kalimah nafi isbat. Kalimah nafi isbat. Pernah dengar tak perkataan kalimah nafi isbat? Nafi. Nafi isbat. Isbat. Pernah dengar? Pernah, saya pernah. Alhamdulillah. Apa maksud nafi isbat? Boleh share sekejap? Okey. Dalam kehidupan kita, usaha itu sunnatullah. Tapi selepas berusaha, kena nafikan usaha kita dengan keyakinan semua hasil itu adalah datang daripada Allah. Baik. Okey. Baik, yang saya nak refer lah kepada kalimah nafi isbat. Kenapa dinamakan dia kalimah nafi isbat? Apa yang boleh kita fahami dalam kalimah nafi isbat? It's a statement, It's a statement. Siapa? Kak Pah, Cik Pah. Cik Pah suka makan apa, Cik Pah? Nasi.
Makan nasi. Oh, selain pada nasi apa lagi? Okey, makan memang suka makan, memang suka makan. Okey. Very simple je, Cik Pah. Kalau saya buat satu statement, Cik Pah, saya datang rumah Cik Pah ni, saya kata, Cik Pah, saya ni cuma makan mi goreng saja. Saya tak makan benda lain pun. Okey. Saya tak makan benda lain kecuali mi goreng. Boleh? Satu statement. Statement yang kedua saya cakap, Cik Pah, saya nak makan mi goreng. Okey, statement yang ketiga, saya suka makan mi goreng. Okey, balik pada statement yang pertama, saya ni tak makan segala makanan kecuali mi goreng saja saya makan. Itu statement yang pertama. Statement yang kedua, Cik Pah, saya makan mi goreng. Statement yang ketiga, saya suka makan mi goreng. Ada beza tak tiga statement ni? Apa beza dia tiga statement ini? Yang pertama tu dia keseluruhan. Maknanya kecuali ini semuanya adalah ni. Maksud dia tu. Kecuali I don't eat anything else except mi goreng. Except mi goreng. What does it mean? That mi goreng becomes so special, kan? Yes. Right? Kalau saya statement yang kedua, saya suka makan mi goreng. Mungkin suka juga yang lain. Correct. Tak power, kan? Tak power. It's very general, kan? Yes. Kalau yang ayat ketiga apa? Saya suka lagi tak power. That's right. So itu bendanya. Kalimah Arab ni dia beza dengan kalimah Melayu, kalimah orang putih tau. It's a very powerful statement. Jadi itu kenapa dia panggil nafi isbat. Isbat. Nafi isbat. Kalimah la ilaha, dua rangkap kata ini adalah kalimah penafian. 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 Illallah, kalimah isbat. Itu kenapa dia panggil kalimah nafi isbat. Jadi dipanggil zikir nafi isbat. Zikir nafi isbat, kuota setiap manusia, Islam ke tak Islam ke, adalah 70,000. Selesai yang tu, selamatlah api neraka. Yang 70,000 tak buat, you go with a debt. You pergi dengan hutang. So, sewaktu kita masih lagi ada umur, selesaikan 70,000 la ilaha illallah. Saya jumpa ramai guru semua mesej yang sama. Tak ada cerita lain, selesaikan 70,000 katanya. Maksudnya kita zikir hari-hari itu dah kena betul-betul lah, Coach. Ya, kena maksudnya dengan kefahaman. Kumpulkan 70,000, selesai 70,000 ni. Jadi sama juga kalau mak ayah dah pergi, hadiahkan 70,000 untuk mereka. Maksudnya adik-beradik. Yes. Maksudnya waktu kita nak hadiah tu, kita khas 70,000 tu tak boleh campur dengan orang lain lah, macam mak lain, ayah lain macam tu kan? Tak, satu-satu je. Maknanya satu-satu lah kan? Khusus untuk dia. Okey, faham. Itu guru saya pesan lah, buat khusus untuk dia. Selesaikan untuk kita. Macam kita makan nasi. Okey. Kita makan nasi sepinggan, kita punya kan habis. Kemudian kita ambil lagi satu pinggan, bagi dekat mak. Ambil satu pinggan lagi, bagi dekat ayah. Kan, betul kan? Ada 3 pinggan kan? Betul. Macam tu. Jadi kita nak kena faham. Barulah kalimah la ilaha illallah tadi memberi sebagai kuncinya, kunci syurganya. Kalau dengan tak faham, macam burung kosong. So pengalaman saya untuk nak memahami kalimah la ilaha illallah ni, setelah saya penuan dengan beberapa guru-guru ni, it took me 1 month every day. Jadi Ustaz Mat lah mula-mula saya jumpa lepas dia cerita pasal kalimah syahadah tu, apa tu rukun syahadah yang 4, saya tak faham, saya tak tahu. Kemudian dia kata ni ada 50 aqaid di dalamnya. Saya kata tak boleh, saya kena belajar cepat. So what happened is I get his permission, Ustaz, boleh tak saya datang belajar dengan Ustaz? Saya kata boleh.
1 jam 1 hari dia kata. So every day lepas hantar anak sekolah, saya pun pergilah rumah dia, ada waktu kat masjid dia, ada waktu kat rumah dia, dan ada waktu Allah Ta'ala tetapkannya berada di tempat dia servis kereta. Dia servis kereta kat Toyota. Saya call, Ustaz ada kat mana? Oh mak, saya ada kat Toyota ni, servis kereta ni. Jadi saya tahu, okey, sementara tunggu kereta servis, boleh tak saya datang? So kita naik pergi jumpa kat sana. So that was the quest. The quest of understanding la ilaha illallah. Masya Allah. Allah nak bagi tu dekat, Allah nak bagi tu mudah aja. But the effort, saya nak ceritanya lah the effort. Jadi bayangkan, if you do not put the effort, macam mana, apa kisahnya? Nak memahami 50 aqaid di dalam ini ni. Jadi oleh kerana kalimah ini kalimah yang menyelamatkan kita, password daripada alam berjanji kepada dunia, kepada barzakh ke mahsyar, it is penghargaan satu kalimah nilai yang tidak ada banding, tolok bandingnya. So it's not something yang kita boleh ucap dengan tidak ada makna, bukan sesuatu yang ucap dengan tidak ada kefahaman, tapi kupasannya apa semua sangat besar. Saya cakap macam inilah kepada diri saya. Waktu tu saya manager kan, manager Johnson & Johnson. So saya cakap, for me to become a manager saja, just to become a manager, how many years I have studied? Sebelum naik manager, saya ada peringkatnya kat bawah dengan kursus dengan segala macamnya. Berapa tahun dalam company baru naik jadi manager. Just to become a manager. Okay, mungkin saya ikut sebagai doktor lah, doktor pakar. Doktor pakar. Eli ada kenal seorang doktor pakar tak? Ya, tapi tak ingat nama. Tak apa, doktor pakar, pakar. Seorang doktor pakar kan. So saya tanya Eli, sebelum dia jadi doktor pakar, untuk dapat jadi doktor pakar, berapa tahun kelas pengajian sebagai untuk dapat kepakarannya? Lama juga. Dia kena praktikal, dia kena belajar tu dalam tempoh yang lama. Exactly. So, kita ambil ikut pengalaman saya lah, ilmu yang sedikit saya ada, nak jadi doktor pakar tu kita sama-sama kira. Sekarang ambil pen dengan pensel. Pen dengan kertas. Tulis sikit. Nak jadi doktor pakar, pakar proses nak pakar tu adalah 3 hingga 5 tahun. Ada yang 3, ada yang 5. Sebab kalau 3 tu dia smart lah. Dia smart, dia bagus apa semualah. So it varies. Pakar ni pakar. Sebelum jadi doktor pakar, dia kena jadi doktor dulu kan? Jadi nak ambil kepakaran tu, dia jadi doktor selama 5 tahun dulu. Barulah boleh ambil kepakaran. You tak boleh lepas je qualified sebagai doktor, terus ambil doktor pakar. No, you have to work as an MO dulu. Work sebagai MO dulu 5 tahun. Barulah boleh join kelas nak jadi doktor pakar. So, tadi kelas kursus sebagai doktor pakar 3 hingga 5 tahun. Jadi doktor biasa 5 tahun. Sebelum doktor biasa dia jadi houseman dulu kan? Houseman 2 tahun. Sebelum jadi houseman, dia kena lepas kat universiti. Medical school. Medical school is about 5 years again. Betul tak? 5 tahun medical school. Bukan minimum tahun. Correct, minimum 5 tahun. Ada yang tambung, ada 6, kan? Ada tak sampai 8. 8 dia kena drop lah. So minimum 5 tahun. Itu medical school. Before medical school, dia kat sekolah menengah kan? Tak boleh masuk medical school. Matric dulu 2 tahun, setahun. Kemudian di high school 5 tahun kan? Ambil SPM, kena ada SPM. So sebelum sekolah menengah, kena ada sekolah rendah. Sekolah rendah berapa tahun? 6. Nak masuk sekolah rendah, biasa kita dekat tadika kan? 2 tahun belajar ABC. Semua total up. 2 campur 6, campur 5, campur 1, campur 5, campur 2, campur 5, campur lagi 3 hingga 5 tu. Berapa keluarnya Cik Pah? Berapa? Kira. 27, 30 ke 35 tahun. Exactly. Nak jadi engineer pun sama, nak jadi arkitek pun sama, nak jadi everything semua, nothing less than 20 years, betul? Itu nak jadi seorang profession yang dipilih untuk hidup di dunia.
berapa tahun kita ambil nak belajar, nak jadi seorang hamba Allah. Apakah title nak jadi hamba Allah itu boleh jadi just overnight? Yang menjadi hamba, satu title yang nak dibawa di alam barzah, nak bawa di alam mahsyar, nak bawa qualification nak selesai untuk masuk ke sana. Allahu Akbar. So that was the moment yang saya kata, no, I have to spend time here. I said. Jadi bayang kita mengaku sebagai hamba Allah, tapi how much time do we spend to become a hamba Allah? Yang kita kata kita ni hamba Allah. Nak jadi doktor, so many years. Nak jadi engineer, nak jadi ini semua tu. Apakah title engineer lebih tinggi daripada hamba Allah? Apakah profesi sebagai, waktu tu saya manager multinational lah. Jadi orang kerja private ni boleh dapat multinational is fantastic. Apalagi nak dapat jadi manager, dan apalagi saya dapat jadi trainer ASEAN. So it's a high post, it's very high post. Tapi waktu tu Tuhan tunjukkan, this is, it's not you, it's not, I don't create you to be here. Allahu Rabbi, jenis perjalanannya yang boleh share kat sini, mudah-mudahan dapat manfaat pada semua. Macam mana kita punya hari ni, sesi hari ni, pernah dapat kat Samuel S, Faiza? Sangat-sangat so many insights. Ya ke? Macam yang aku cakap, pencarian. Dah bekerja kan, bila dah bekerja, at one point of time, as for me lah, I feel like ini bukan tujuan saya. Right. Dan bila saya dah buat strength finding ni, saya baru boleh, oh no wonder lah I was not fit at my previous job. Right. Okay. Sangat relatable dan sangat itulah kalau macam maksudnya kalau kita boleh dapat buat this strength finder ni sebelum menceburi bidang pekerjaan, lagi bagus lah kan. Exactly. Itu yang berlaku di Singapura. Kerajaan Singapura mewajibkan budak-budak yang lepas universiti kat sana buat strength finding ni. Dan daripada satu barulah dia choose dia punya career dia. Wah, Singapore, they are very smart people. They know the right thing for their people. You know. Tak apalah, kita ketemu, kita jalanlah dengan cara kita kan. So sebelum saya tenggelam ke dalam dunia, bawa you all ke dalam dunia strength finding tu, satu benda besar yang saya bawa hari ini adalah hal inilah dulu. Nah, okay. Jadi sana-sana juga. Jadi sini yang lebih besar kan. Ini yang lebih sebenarnya ni. Ini bendanya. Hanya itulah saya rasa macam kalau orang yang dia tak melalui macam hari ni kan 13 orang partisipan yang masih ada kat sini, saya rasa syukur sebab apa yang kita lalui dalam kelas ni sebenarnya feeling. Dan orang yang feeling ni bila dia just buat assessment, dia tak akan dapat seperti apa yang kita dalam this jemaah ni. That's right. It's very different. So cakap rezeki all lah. Yeah. And for me to prepare this pun, I don't prepare secara ada teks apa benda tak. It's just spontaneous. It's just spontaneous what comes in. Jadi bila kita doakan untuk Allah Ta'ala nak bagi kefahaman macam mana perjalanan ni, Allah Ta'ala yang bawa dindingnya. Hakikatnya begitulah. So apa yang masuk, you dapat pencerahan hari ini, itu rezeki Allah Ta'ala kurniakan ilmunya hari ini. Right? Banyak lagi slide-nya ke depan, tapi dah pukul 10, kita pun mungkin perlu break sebab things agak heavy pagi ni. Ada benda nak pergi lagi semua tu. Jadi sebelum saya selesai kat sini lah, kita break kat sini, next session kita sambung lagi. Boleh? Boleh, Coach. Boleh, Coach. Terima kasih, Coach Ilmu. Eli nak sharing sikit je. Yes, sila. Tadi Eli belajar tu, maksudnya yang daripada sharing yang perjalanan tu, maksudnya siapa pun kita dekat dunia ni, perjalanan kita, final destination kita sama. Correct. Kita kena pegang yang 4 tu.
Janji kita dengan Allah. That's right. Tunai janji ditanya, janji dibalas. So kita kena fahamkan, kita pegang betul-betul. Correct. Kalau apa yang saya belajar, dah lama lah guru saya cakap, bila kita berdoa tu kita kena connect, belajar connect. Tapi saya tak dapat. Tapi beberapa tahun bila saya mula belajar nak improve, baru saya faham. Bila connect tu, saya connect dengan hati, connect dengan Allah. Saya tak ada script pun, tapi semua tu datang spontan kan daripada hati. Macam hari ni yang emosi ni adalah sebab saya connect. Yes. Saya connect daripada diri saya, yang niat saya nak belajar. Yes. Saya nak betul-betul tundukkan diri. Alhamdulillah. Sebab saya sedar kita ni semua adalah hamba. Siapapun pangkat kita, siapapun berapa banyak duit kita dekat dunia, itu tak menentukan kalau kita tak faham. Lagi yang number one is la ilaha illallah yang kita kejar ni. That's right. Terima kasih, Coach. Right. Dan soalan saya terakhir hari ini sebelum kita break off, kalimah Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Lin, pertama kali dengar suara ni. Orang pun pertama kali nampak ni. Tadi masa yang dekat stesen perjalanan pit stop tu. Right. Okey, saya keliru dekat situ. Kalau ikutkan macam coach kata, kita kena habiskan sebanyak 70,000 selagi kita punya dalam kehidupan kita lah. Betul. Jadi saya keliru dekat situ. Macam bagaimana ya kalau kita lah katakanlah bila kita dah tahu ni, of course lah kita nak buat kan. Tapi saya tak tahu angka kita tu macam mana kita nak tahu. Macam takkanlah setiap kita punya pergerakan tu kita nak bawa macam contoh digital punya tasbih ke kan. Right. Jadi macam mana coach ada panduan tak untuk saya? Ada, very simple. Nak menunaikan. Macam mana very simple. Jadi pertama sekali kita set the target, the time frame dia. Kita nak bagi berapa minit satu hari. You commit a time every day, how much you want to give to Allah. Just like kita solat, Allah Ta'ala wajibkan. Itu yang dia panggil. Dia wajibkan 5 waktu sehari. Itu daripada dia kepada kita. Dia demand. Tapi daripada kita sebagai hamba, yang kita nak bagi untuk dia, berapa minit satu hari. Katalah Lin nak bagi dalam 20 minit setiap malam. Aisyah, Lin kata, I commit 20 minutes. So 20 minutes, rezeki dapat berapa? Tak apalah, catatlah. Itu satu cara. Satu cara lagi adalah dia commit quantity. Saya nak buat 1,000 satu hari. Saya nak buat 500 satu hari. Saya nak buat 300 satu hari. Saya nak buat 100 satu hari. Saya nak buat 50 setiap kali lepas solat. Ini adalah perjalanan masing-masing. Baik, bab zikir ni saya bagi tahu ada dua. Ada dua, ingat betul-betul ni. Ada zikir fadilat. Satu. Yang kedua ada zikir darjat. Zikir fadilat kita buat untuk dapat fadilat dia. Beza dengan zikir darajat. Zikir darajat nak menaikkan darajat. Jadi zikir orang ramai-ramai semua ni dia panggil zikir fadilat. Ia juga kalimah la ilaha illallah semua dapat fadilatnya. Fadilat. Sebab buat benda baik, buat amalan, dapat ganjaran. Berbeza dengan zikir darajat. Zikir darajat, zikir yang kita terima daripada guru. Guru dapat daripada guru dia. Guru dapat guru dia sampailah bertali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semuanya itu berdasarkan kepada dia panggil sanad. Ada sanad. Macam Lin masak, mesti Lin belajar daripada seorang kan? Lin belajar daripada mak kan? Lin masak ikan ke, masak daging ke, Lin nampak daripada seseorang. Itu untuk kehidupan kita. Kita dapat benda itu daripada seseorang. NLP sebut benda ni modeling. We model somebody. Lin pakai tudung hari ni, Lin pakai baju ni, because you model somebody. Kan? When you model somebody, that's how it happens to you. Itulah kenapa dia panggil qudwah. Contoh ikutan. Balik pada sana. So saya combine banyak benda, banyak dalam NLP dipanggil modeling. Human being model another person, model. Anak model daripada mak,
mak, model pada mak diatuknya, model. So itu dari segi kehidupan. Apalagi amalan nak bawa ke sana. So kena ambil daripada guru bersanad. Jadi sebelum dapat guru, ditemukan rezeki dapat guru tu, kita buatlah dulu dengan keadaan yang kita dulu usaha. Mudah-mudahan Allah Ta'ala buka untuk dapat gurunya, kita dapat daripada gurunya. Sebab saya tak boleh bagi, sebab saya tak ada ijazah untuk nak bagi apa? Hanya guru yang qualified boleh bagi kalimah tadi, boleh bagi ni. Semua saya boleh bagi ilmunya, untuk kefahamannya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala buka saudari-saudari, adik-adik nanti ilmu ketemu dengan guru yang boleh ijazahkan. Boleh ijazahkan, diterima daripada dia terima daripada guru, diterima daripada guru-guru sampai ke Sayyidina Ali karamallahu wajah, sampailah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu zikir darajat yang menaikkan tahap kita. That one memang ketenangan lah. Dan ini saya ingat kembali balik kepada kisah mak saya pesan waktu saya kecil dulu, Along, nanti waktu tu saya selesai universiti lah. Dah selesai universiti, dia kata nanti cari guru dia. Dia pesan dia nanti cari guru. Jadi ingat sampai ingat betul-betul ingat. Jadi bila dah berlaku tu saya mencari guru. Alhamdulillah dapat saya dapat kisahnya menarik semua. Saya dapat wirid-wirid daripada guru-guru ni. So, wirid kita kena ambil dari guru. Poin saya hari ini. Jadi, apa yang saya sampaikan ini boleh diamalkan sebagai praktis dulu. Jadi, kalau mereka kat pondok tu, guru pondok tu memang ambil daripada guru dia. Jadi, bila mereka buat 70,000 tu, dah memang dia dapat ijazah daripada guru dia. Nama je la ilaha illallah senang. Tapi cara penerimanya beza. Cara dia kena ambil, guru ucapkan, kita pun sebut. Lepas tu guru kata, buatkan. Buat. Itu dah kat dalam sikit tu, tapi tak apa, dah exposure-nya. Apa yang penting dulu sekarang, Lin, kita praktiskan diri kita dulu untuk commit waktu. Bayangkan kita ada exam, umpama kita ada exam. Lin pernah universiti kan? Pernah kat universiti kan, Lin kan? Pernah ambil SPM kan, Lin? Nah. That's right. Kita nak ambil SPM pun berapa jam sehari kita study? Mesti ni geng-geng yang kuat study semua ni depan saya ni. Gila-gila punya ni, 3-4 jam sehari ni. Betul tak? Eli? Betul. Ya, Coach. Yes. Nak SPM kita study berjam-jam. Tapi untuk selesai kalimah la ilaha illallah, how much time do we give? Can we give half an hour a day? Tak bolehkah kita bagi 20 minit untuk bersama dengan Tuhan? La ilaha illallah. Betul-betul masuk ke dalam hatinya. And I tell you, if you can do that, so beautiful. It's only you can describe that experience. Nobody else. Siapa yang makan, dia yang terasa nikmatnya. Bagilah waktu. Cuma apa yang saya boleh sharing, dia punya challenges dia dahsyat. InsyaAllah. Dapat 100, nak dapat 100 tu dengan ngantuknya, dengan gangguannya, Masya Allah, itu sendiri akan lalulah. Before you come to 1,000. The moment you can catch that 1,000, you look for that moment lah. Itu kenapa yang orang gila nak bersuluk semua tu lah. You look for that moment lah. But you need to go through the challenge, the first 100, then you challenge for the next 300. Kadang-kadang mungkin akan lalulah. Nak siapkan 100, ya Allah. Terus ngantuk, terus tertidur, letih, macam-macam. But that is mujahadah lah. You go for it. Sampai satu peringkat 500. Jadi yang bawah ni yang susah ni. Yang bawah ni susah. The moment you dapat touch that 1,000 per day for 10 days, then you go through for the 40 days. After that, nobody can stop you lah. Itu is your personal journey lah. Lalu sendirilah. Tapi ada orang daripada awal pun tak ada hidayah Tuhan nak bagi, tak dapat. So kalau betul nak buat, mula-mula sekali solat hajat. Minta, ya Allah, aku nak
mengambil waktu bersama denganmu, ya Allah. Bagikan aku, izinkan aku ada waktu untuk bersama denganmu. Izinkan waktu untuk aku bersama denganmu. Bila dia nak bagi, kita tak tahu. Mungkin pukul 4 pagi ke, mungkin lepas isyak ke, mungkin sebelum tidur ke, apa ke lah. After that, you promise to yourself. Make a promise. How much time you gonna commit? 20 minit? 10 minit? Right? Ataupun you nak commit kuantitinya. Saya nak commit 300 satu hari. Saya nak commit 100 satu hari. So, mulakan kecil lah dulu. Kecil je dulu. 10 minit dulu, 10 minit ataupun 100 je dulu. Pilih yang mana satu sesuai. Dah lalu tu, then you tambah sikit. Bila tambah cabaran lain pula, tambah lagi cabaran pula. Itu berbezalah orang ke orang. Berbeza. And for you, the moment you get that 70,000, saya tunjuk caralah macam mana nak apa cara dia nak solatnya apa kan. Terima kasih, Coach. Yang penting, okay. Yang penting sekarang saya nak bawa you all next session is memahami kalimah la ilaha illallah ni. Otherwise, you punya ucapan jadi macam burung, no meaning, tak ada maksud, tak ada makna dia. Kalau naklah, insya-Allah lah ke depan rezeki kita, saya nak cerita apakah itu kalimah la ilaha illallah. Bukannya sekadar tiada Tuhan ini semua melainkan Allah. More than that. Ilah. Apa maksud ilah? Baik, tadi saya tanya apa maksud Allah. Pernah dengar perkataan Allah kan? Betul tak? Wana pernah dengar perkataan Allah? Katalah ada satu orang kawan Wana, dia tak pernah dengar perkataan Allah. Satu orang lah, foreigner. Jadi contohnya perbualan macam ni lah. Wana, can I ask you something, Wana? Bolehkah saya tanya satu soalan kat Wana? Boleh. Wana pernah dengar perkataan Allah? Pernah. Ya, saya rasa mungkin Wana ni sudah biasa perkataan Allah. Jadi bolehlah Wana ceritakan saya apa itu yang dimasukkan Allah? Allah ni contoh conversation. Ya, conversation terus dengan saya. Ya. Allah tu Tuhan kami. Tuhan. Oh, Tuhan Wana. Tuhan tu apa? Tuhan tu mana tak tahu nak explain macam mana. Ya, itu tak berlaku pada saya. Eli. Ya, saya. Allah tu apa? Allah tu adalah Tuhan yang satu-satunya, yang tiada lain, yang wajib disembah. Oh, jadi Allah tu Tuhan yang satu. Betul. Boleh saya tahu Tuhan yang satu tu apa maksud dia? Tuhan yang satu yang menciptakan kita daripada alam roh dan akhirnya nanti kita akan bertemu dia pada pengakhiran hidup. Oh, that's interesting. Jadi tadi saya dengar Eli sebut Allah tu Tuhan ya? Ya, betul. Jadi Tuhan tu Allah? Yes. Allah tu Tuhan, Tuhan tu Allah? Allah adalah jadi rasa ni pula nak sebut. Allah adalah Allah yang satu. Allah yang satu. Jadi sekarang saya tak faham ni. Allah tu apa ya? Saya tak pandai nak explain. Eli biasa makan nasi? Ya, betul. Nasi tu apa? Nasi tu makanan untuk buat saya kenyang. Jadi Allah tu apa? Allah adalah makanan, adalah pegangan untuk saya di dunia menuju ke akhirat nanti. Jadi saya dengar Allah ni ada tiga ni. Satu Allah tu Tuhan, Allah menuju, Allah yang satu. Yang mana satu ni? Yang betulnya? Yang mana satu? Saya dah dengar tiga ulasan, tiga penerangan. Allah tu Tuhan, Allah tu yang satu, Allah yang pegangan. Jadi
sebenarnya yang mana satu ni perkataan Allah ni? Yang mana satu adalah kalimah la ilaha illallah, tiada nanti saya mention Tuhan pula dekat situ. Allah yang satu disembah. Okey, jadi saya dengar ulasan yang keempat lah, Allah yang satu yang disembah. Jadi mula-mula tadi saya dengar Eli sebut Allah tu Tuhan. Kemudian Allah yang satu, dan Allah yang satu disembah. Bantu saya faham apa itu Allah. Allah adalah, kalau pinjam words Kak Faiza boleh? Allah pencipta. Tapi kalau bagi saya, Allah itu Allah segalanya. Tapi macam mana saya nak masukkan words tu? Tak cukup kuat lagi. Jadi sebenarnya yang dikatakan Allah tu apa? Yang simpelnya, bantu saya faham ni. Maksudnya macam mana? Bantu saya faham apa itu Allah. Saya baru dengar perkataan Allah ni. I know that you Muslims are talking about Allah, and Allah is your God, right? Betul. So what is Allah? What is Allah actually? Our creator. Allah is the creator. So creator is Allah. Tuhan adalah Allah, Allah adalah Tuhan. Betul? Jadi sampai bila ni Allah Tuhan, Tuhan Allah, Allah Tuhan, Tuhan Allah, Allah Tuhan, Tuhan Allah, Allah Tuhan, Tuhan Allah. Allah adalah Tuhan, Tuhan adalah Allah, Allah adalah Tuhan, Tuhan adalah Allah. Begitu ke? Saya tak pandai nak describe ayat dia dengan betul. Saya kena belajar lagi. Nampak dah? What I'm trying to say dah. Keyakinan tu macam jadi, bukan keyakinan, maksudnya bila kita nak explain tu terus, ya Allah, apa saya nak explain ni? Saya macam tiba-tiba yang nak explain. Itu saya. Nampak tak? Nampak? Ellie bila saya tanya nasi, Ellie boleh explain dengan baik je. Dengan spontan tu saya jadi, apa saya nak cakap ni? That's right. Tapi bila ditanya Allah, kita semua kabur. Malukan That diri sendiri. same thing happened to me. Nanti macam mana kita kan? That's right. Dan benda inilah yang kita bawa dalam solat. We cannot even explain the word Allah. But we can explain what is nasi very well. Eli bawa kereta apa, Eli? Honda je. Honda. Saya tanya Eli, apa itu Honda? Honda kereta kenderaan yang boleh bawa saya. That's right. You see, we can even mention the word Honda very nicely. Honda is the name. So Allah adalah nama khas bagi zat yang wajibal wujud. Ambil macam tu. Mana? Allah adalah nama khas. Nama khas bagi zat yang wajibal wujud. Nama khas bagi zat yang wajibal wujud. Okey. Wajib wujud. Jadi bila Arab kan disambung. Wajibal wujud. Jadi Eli akan ingat kata ini sampai bila-bila ni. InsyaAllah. Terima kasih Coach. Terima kasih banyak Coach. Ya Allah. Faiza. Berdebar nak tunggu jawapan. Faiza. Oh Faiza. Saya fikir pun menggigil tadi. Ya Allah, dunia ni pun aku tak dapat sebut. Nanti kalau tanya nanti macam mana ni? Apa nak jawab? That's right. Faiza. Allah tu apa Faiza? Itu nama khas bagi zat yang wajibal wujud. Correct. So nama Allah is the name. Allah is the name. Name yang khusus kepada zat yang wajibal wujud. Kita akan cerita depan lagi ke depan. So katalah Faiza ada bela binatang tak peliharaan? Ada? Ikan. 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 Ada berapa ekor? 4. Right. Katalah you minat ada seekor ikan tu. You minat sangat kat ikan tu. Cantik lah, apa benda lah. So you bagi nama Allah kat ikan tu. Boleh? Tak sesuai Coach. Tak sesuai, tak boleh. Sebab Allah adalah nama khas kepada zat yang wajibal wujud. Nothing else. Nothing else. Only to zat yang wajibal wujud. Okay?
Boleh dapat itu? Okay. Jadi hari ni, parah hari ni. Macam-macam hari ni. Deep impact. Mungkin satu lagi lah, ataupun nak break dulu. Ada satu lagi soalan, sangat penting. Sangat penting. Boleh saya tanya? Siapa nak jawab? Tak apa, sama-sama je. Saja je nak seronok-seronok je ni. Siapa nak jawab? Dengar soalan. Dengar soalan. Okey. Soalannya adalah, kita biasa dengan perkataan Tuhan. Betul? So, apa itu Tuhan? Tadi dah kata Allah adalah Tuhan. Tuhan adalah Allah. Allah adalah Tuhan. Tuhan adalah Allah. Tak sudah macam tu. Habis sampai bila pun tak selesai tu. Betul tak? Tapi bila kita diberi bagi tahu oleh ulama bahawasanya Allah adalah nama khas. Oh, jelas. Nama khas bagi zat yang wajibal wujud. Kalau tadi dua perkataan, Allah adalah Tuhan. Sekarang saya tanya, Tuhan tu apa? Jadi sebelum ni, kita kata Tuhan adalah Allah. Allah adalah Tuhan. Ternyata bila sebut Allah adalah nama khas bagi zat yang wajibal wujud. Nama khas. Bila nama khas tak boleh bagi nama kat orang lain. Nak bagi dekat binatang kita suka, nak bagi nama kereta, nak bagi nama bangunan, nak bagi nothing. No, cannot. Sebab itulah bila Kristian baru ni sibuk kat Malaysia, sibuk nak guna perkataan Allah juga, maka orang yang tak faham mengatakan boleh. Orang yang faham mengatakan there's no way, because your Tuhan and my Tuhan is not the same. Allah yang kita maksudkan, yang orang Islam seluruh dia maksud adalah nama khas bagi satu zat yang wajibal wujud. If you want to use that name, fair enough, but it has to refer to the same entity, same yang kita refer tadi. So they decided cannot, because dia punya Tuhan is lain. The next question is, oleh kerana Allah itu adalah Tuhan, Tuhan adalah Allah, tak selesai kat situ. Sekarang pertanyaannya, Tuhan itu apa? Jadi benda ni ada dalam perkataan la ilaha illallah. Allah dekat ujung tu, kalau kita tak faham, macam mana nak dikatakan la ilaha illallah boleh pakai? Tak boleh pakai lah. Mengucap dengan tak ada makna, with no meaning, without understanding. Sekarang kita dah faham. Nama Allah kat ujung tu, perkataan Allah kat ujung tu adalah merujuk pada satu nama khas, pada satu zat yang wajibal wujud. Dan perkataan yang kedua tu, la ilah. La tu penafian, kan? Ilah Tuhan, kan? Jadi Allah Tuhan, Tuhan Allah, Allah Tuhan. Jadi sekarang pertanyaannya, Tuhan tu apa? Jadi ambil masa last minggu ke ataupun before next session ke, mencari apa itu Tuhan. So kita discuss sama-sama nanti, ya. Sebab dah 10 lebih dah. Alright. So we need to take a break. Take a break, very heavy. Let it sink in dulu apa semua. Okay, it's very heavy today. Alhamdulillah, Tuhan nak bagi. Jadi bila macam Rasulullah lah, sewaktu dia dapat wahyu, bagaimana keadaan Rasulullah, berat sangat. Unta yang beliau tunggang pun terduduk, heavy, it's very heavy, right? Jadi kita dapat sikit hari ni pun terasa sangat. That's how you cry tadi tu, because jiwa kering, lama dah kering. So suddenly bila jiwa tadi dicurahkan air, dapatnya. Alhamdulillah. So it's a nice journey today. I enjoy the session. Alhamdulillah, Allah Ta'ala izinkan. So macam mana Kak Fiza hari ni sesinya? InsyaAllah. Memang Allah bagi, Coach. Macam Coach cakap tadi kan, perjalanan kita ni perlu kita tahu kan, macam bila sebut Allah adalah nama khas bagi zat yang wajibal wujud tu kan. Anchor betul-betul. First time tahu. Betul-betul. Anchor betul-betul. First time tu tahu, ya Allah. Apalagi waktu angkat takbir Allahu Akbar. Apa maksudnya tu? Apa? Sebut je Allah Akbar. Macam burung, tak ada benda, nothing. Right? Okay.
Thank you Kak Fiza. So thank you semua, ucapkan terima kasih kepada Kak Fiza, beliau yang menyusun supaya ada buat ni. Terima kasih Kak Sama Fiza. kasih semua. Kalau Kak Fiza decided to say no, tak cakap banyak-banyak. we cannot get this session. So Allah izinkan semua dapat ilmu. Coach Azli pun bagi ilmu yang mahal kan. Terima kasih juga Coach Azli. Ya Allah. Banyak happy. yang belajar hari ni nak share dengan family juga. Ya, Lin dapat semua tu. So itulah Lin Okey Lin. Nanti kita sambung lagi ada rezekinya. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih banyak Coach Azli. Assalamualaikum. Assalamualaikum.